Hey guys, I'm Natalie. Kami dari kumpulan 4. Hari ini kami membentangkan tentang kesan zaman darurat terhadap negara kita. Dari aspek politik, kesan utama ialah peningkatan jumlah warga negara. Pada tahun 1952, kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan. Ramai lebih kurang 1,2 juta orang Cina dan 180,000 India menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan rakyat. Sekian, terima kasih. Nama saya Wong Li Eng, Penubuhan Malayan Chinese Association MCA. Darurat mendorong Sir Henry Gurney mengambil langkah menawar hati penduduk Cina ke arah penubuhan parti politik berorientasikan tempatan. MCA dibentukkan di Kuala Lumpur pada 27 Februari 1949 oleh Tan Chek Lok. Penubuhan MCA meyakinkan British bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis. MCA bersedia berganti bahu dengan kerajaan memerangi komunis. MCA membantu kerajaan dari segi kewangan dan menempatkan 500,000 orang penduduk semula ke kampung baru. MCA menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan dan didemarkan kepada penduduk di kampung baru. Sehingga pertengahan tahun 1953, MCA berjaya mengumpulkan sejumlah 2,5 juta bagi memperbaik kehidupan penduduk Cina di kampung baru. Nama saya Sim Hong Wei. Aspek politik mempercepatkan kemerdekaan. Penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan pemimpin kaum. Mereka boleh berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui penubuhan Parti Perikatan UMNO, MCA, MIC. Pilihan Raya Umum 1955 memberikan keyakinan kepada British bahawa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis melalui perpaduan penduduk yang berbilang kaum. Selepas itu, British memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu dan PKM tidak mempunyai alasan untuk meneruskan perjuangannya. Aspek sosioekonomi meningkatkan kos perbelanjaan. Darurat meningkatkan kos perbelanjaan pihak British untuk menangani ancaman komunis. Anggaran purata kos daruratan adalah sebanyak 250,000 hingga 200,000 sehari. Kerajaan terpaksa membelanjakan lebih 10 juta sebulan dan 120 juta setahun untuk membanteraskan ancaman komunis. Kerajaan juga membelanjakan kos yang besar untuk menyelesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir hutan. Dari tahun 1950 hingga tahun 1953, perbelanjaan kerajaan dianggarkan lebih 7 juta untuk pembangunan di kampung baru. Hi, I'm Dennis. Isi saya ialah menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Rakyat menghadapi penderitaan semasa zaman darurat ini kerana kawasan ladang dan Lombok menjadi sasaran serangan komunis, menyebabkan kegiatan ekonomi negara terjejas. Oleh itu, pengeluaran tanaman padi dan makanan lain semakin berkurangan dan menyebabkan harga barangan serta keperluan harian melambung tinggi. Peniaga, pekedai, pengusaha kebun, peladang dan pelombor mengalami kesukaran kerana
Kegagalan memenuhi tuntutan komunis menyebabkan kemusnahan pada Lombok, ladang dan kedai serta mengancam nyawa. Selain itu, penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak dan memperoleh bekalan keperluan kerana terpaksa mematuhi berbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan. Akhir sekali, ramai pekebun dan pekerja Lombok tidak dapat bekerja kerana perintah berkurang dikenakan kepada mereka. Catuan bekalan makanan yang dikenakan oleh kerajaan menyebabkan mereka bergantung pada makanan seperti ubi kayu, keledek dan jagung. Sekian, terima kasih. Saya ialah Vindila dari tingkatan 4 elektron. Isi saya ialah menerangkan hubungan kaum. Rancangan penempatan semula kampung baru didominasi oleh kaum tertentu. Kaum Cina dikumpulkan di kawasan perdebatan yang sama manakala kaum lain di perdebatan yang lain. Perdebatan baharu yang dilengkapi dengan prasarana biasanya berkembang menjadi bandar baharu. Kawalan pasukan keselamatan yang ketat menyebabkan hubungan dengan kaum lain terbatas. Kehidupan demikian tidak memberikan ruang kepada penduduk kampung baru untuk bersosial dengan kaum lain. Pengasingan ini menyebabkan hubungan antara kaum semakin renggang. Selain itu, zaman darurat telah menyebabkan banyak anggota pasukan keselamatan komunis dan orang awam terkorban. Darurat juga menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada penduduk persekutuan Tanah Melayu. Hai, saya Elisa Ebi. Penempatan zaman darurat ini berakhir pada 31 Julai pada tahun 1960. Tempoh darurat selama 12 tahun ini telah menyebabkan banyak nyawa terkorban, kemusnahan harta benda, dan membawa kesengsaraan serta kesulitan kepada rakyat. Ini disebabkan tindakan komunis memusnahkan kemudahan asas seperti menyerang penduduk dan anggota keselamatan. Selain itu, zaman darurat ini juga meninggalkan kesan dari segi aspek politik dan sosioekonomi. Oleh itu, pelbagai usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mempenteras dan mengembalikan keamanan negara kita. Kesimpulannya, bagi menghargai keamanan yang dikecapi, kita perlu bersama-sama mempertahankan negara ini daripada musuh. Ini bertujuan supaya kita dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini seperti zaman darurat yang pernah berlaku di negara kita pada suatu ketika dahulu. Terima kasih.